iman, maka dia dapat maka penyertaan pada hari ini. Okay, siapa yang dapat markah tinggi, nanti saya membagi markah lain pula. Jadi saya nak yang podium 1, 2, 3, siapa yang paling tinggi lah. Paling tinggi markah untuk Kahoot pada hari ini untuk topik yang pertama. Okey, topik pertama boleh tengok ni. Boleh masuk. 6697841. Kahoot. Sembilan tujuh lapan empat satu. Okey, dah ada masuk. Dah ada 5 orang. Kalau tak boleh masuk, beritahu. Okey. Kita ada 42 orang. Okey, soalan kamu takkan nampak. Jadi saya akan share kepada soalan kepada kamu dalam ni lah, Google Meet ni. Dan saya bagi masa sebanyak 60 second untuk jawab. Nanti kamu tengok. Boleh tengoklah soalan dengan jawapannya mana satu yang yang kamu nak jawab jawapan mana kan. Okey, lagi 5 orang lagi. Empat 42 orang semua kan. 42. 38 39 39 lagi 3 lagi. Okey, baik. 40. Tak ada kot. Okey, baik. Jadi boleh start. Ada lagi yang nak masuk? Doktor. Doktor kejap. Ya. Dah terkeluar balik dah. 39, 38. 38 pula. Boleh. Lagi 2 orang tadi 40. Okay, saya bagi masa 1 minit lagi. 4:29 kita mula. Kalau tak nampak skrin beritahu 1 minit lagi. 4:29 kita mula.
Okey dah. Jadi kita ada 39 orang peserta dan kita mula untuk mencari top 3 pada petang ni bab 1. Okey, start. Okey, dia punya soalan beri maksud FPN 59 second. 52 second. Ada 60 second untuk kamu jawab. Okay, berikan maksud FPN. Tiga puluh lima answer. Lagi 4 orang. Okey, 9. Baik. Majoriti betul, okey. Iaitu falsafah pendidikan negara. Baik. Tengok siapa yang first. Pang first. Okey, jadi kita akan berubah lagi, jangan risau. Kursus falsafah dari semasa bertujuan untuk mengkaji tentang yang berikut. Yang mana satu? Falsafah saja ke? Falsafah dari isu semasa ke? Falsafah pendidikan kebangsaan ke? Ataupun falsafah rukun negara dan falsafah pendidikan kebangsaan? Kursus ini bertujuan untuk mengkaji yang berikut. Apa dia? Apa yang ingin dikaji? Apa yang ingin dipelajari melalui kursus ini? Okey, baik. Jadi 31 orang betul tentang apa yang ingin dikaji dalam kursus ini adalah berkenaan dengan falsafah rukun negara dan falsafah pendidikan kebangsaan. Berkaitan dengan elemen-elemen dalam falsafah, ideologi dan pemikiran semasa. Okay, dan kaitannya dengan rukun negara dan falsafah pendidikan kebangsaan. Ini subjek yang baru yang diolah daripada subjek TITAS, Tamadun Islam, Tamadun Asia dan hubungan etnik. Okay, baik. Tengok siapa first. Oh, Pang lagi first. Baik. Okey, soalan ketiga. Atau pelajaran 1961 bertujuan untuk atau pelajaran 1961. Belum lagi masuk kepada FPM, belum lagi. Sebelum tu. Dua puluh 23. Okey. Jawapan. Okey. Atau pelajaran 1961 adalah bertujuan untuk mengkaji dasar pendidikan negara. Bukan kaji dasar falsafah pendidikan. Yang pertama dia mengkaji dasar pendidikan negara sebelum diwujudkan kepada FPN dan FPK. Okey. Tapi sikitlah 17. Majoriti yang lain adalah tidak betul lah. Kaji dasar falsafah, kaji ilmu pendidikan dan kaji masalah dalaman bidang pendidikan, itu jawapannya yang tak tepat lah. Okey, tengok. Okey, dah bertukar. Ada streak di hadapan. Okey, baik. 4 hingga 10.
Berikut adalah fungsi falsafah pendidikan secara umum. Kecuali berikut adalah fungsi falsafah pendidikan secara umum. Kecuali tiga puluh lima answers, 36, 37, 8. Okey. Yang bukan fungsi falsafah adalah menilai perubahan dalam pendidikan. Hanya 7 orang saja yang betul. Okey. Yang selebihnya adalah fungsi falsafah atau peranan falsafah, itu untuk membimbing sifat guru, mengkritik andaian dan fakta pendidikan, dan memahami pendidikan dalam konteks yang betul. Okey. Fungsi falsafah pendidikan yang akan memacu kita punya konteks pendidikan di tingkat nasional. Okey. Yang menilai itu bukan daripada falsafah. Okey, dah bertukar tangan. Khairul pula di hadapan. Nampak balik pang tempat yang keempat. Okey. Fungsi utama suatu pendidikan negara adalah adakah untuk membangunkan bangunan pencakar langit, adakah untuk membantu golongan tidak berkemampuan, adakah untuk membantu mengukuhkan ekonomi sesebuah negara, ataupun membina acuan moral insan yang diperlukan oleh negara. Okay, jawapan laju. Fungsi utama sesebuah pendidikan dalam sesebuah negara. Okay. Ya kak. Okey. Ya betul. Okey kak. Ada kelas. Okey, baik. Ada ke? Boleh kak. Boleh, tapi yang tak apa, nanti kita bincang WhatsApp. Okey, baik. WhatsApp. Okey, maafkan saya. Ada artikel. Okey, kemudian yang pertama adalah fungsi utama satu pendidikan negara adalah untuk membina acuan moral insan yang diperlukan oleh satu negara. Iaitu fungsi falsafah pendidikan satu negara. Okey. Jadi yang Khairul masih lagi di depan. Okay. Dia 2 kali depan, lepas tu mesti belakang pula. Okay, tak apa, kita tengok Khairul berjaya tahan tak. Okey, yang seterusnya, sumber falsafah pendidikan. Yang mana sumber falsafah pendidikan? Adakah daripada pemikiran radikal, merah, media massa, oren, bukti teoretikal, biru, ataupun hijau, pengenalan nilai dan tradisi masyarakat?
sumber falsafah pendidikan. Yang mana satu? Okey. Sumber falsafah pendidikan adalah daripada pengenalan nilai dan tradisi masyarakat. Itu sumber, salah satu sumber ada falsafah pendidikan. Okey, bukan bukti teoretikal, mereka ada tulis bukti kajian. Itu boleh. Kemudian pemikiran radikal bukan, dan media massa juga bukan. Okay. Ramai yang jawab pemikiran radikal, itu salah. Itu bukan sumber falsafah pendidikan. Sumber diambil juga daripada wakil ataupun keadaan semasa, iaitu pengenalan nilai dan tradisi dalam suatu masyarakat. Okey, Khairul dah turun. Alif Aiman mendahului. Okay. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah adakah untuk memperkembangkan ilmu rohani dan jasmani? Adakah untuk memperkembangkan potensi individu? Adakah untuk memperkembangkan bakat? Adakah untuk memperkembangkan bakat terpendam? Okey. Yang mana satu? Kita ada lagi 3 soalan lagi sebelum habis ke 10. Okey. Yang mana satu? Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan apa? Rasa semua betul lah. Okey. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu. Potensi individu kan dia ada jeri. Okay, jasmani, emosi, rohani, intelek. Itu apa, usaha berterusan untuk memperkembangkan dan masuk pada teori jeri, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Itu yang akan dikembangkan melalui pendidikan. Bukan hanya rohani dan jasmani, tapi ada emosi, ada juga intelek. Itu dia panggil sebagai jeri. Okey, baik. Next, Alif Aiman masih stay. Dua kali je stay. Ada 3 kali tu kira habis lah. Kita tengok Alif Aiman punya kedudukan tergugat atau tak. 5 prinsip rukun negara sekiranya diamalkan dan jadikan pegangan setiap hari mampu. Adakah menjadikan seorang terpesong akhlak? Adakah menjadikan seorang disegani dan menjadi tokoh negara? Adakah seseorang itu menjadi riak atau bermegah-megah? Atau menjadi hebat dan mengukuhkan kedaulatan negara? Yang mana satu? Okey, majoriti betul dalam soalan ini. Jadi menjadikan seorang itu hebat dan seterusnya mengukuhkan kedaulatan negara. Itu yang kita rujuk dalam slide kita. Sekiranya 5 prinsip rukun negara tersebut diamalkan. Dan bukan untuk menjadi tokoh. Kalau tokoh ni lain, tokoh ni perlukan kadang-kadang dia punya adanya step-step lah untuk menjadi tokoh tu. Kalau untuk sekadar untuk amalkan rukun negara dan jadikan pegangan, yang penting dia akan mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dan mengukuhkan kedaulatan negara. Okey, Alif Aiman turun. Okey, Eliana nombor 1 pula. Baik. Okey, tujuan utama falsafah pendidikan negara dan rukun negara di global adalah untuk
tujuan utama. Apakah tujuan utamanya? Adakah untuk keharmonian? Adakah untuk memartabatkan negara? Adakah untuk kesejahteraan? Adakah untuk membantu mendapat kerja dengan lebih mudah? Mana satu? Okey, bagi yang lain lambat tu tak apa. Kita sekadar exercise di sini. Sambil-sambil bagi markah free. Okey. Hanya 23 orang yang betul. Sedang okey. Seperti yang kita terangkan pada kelas yang pertama, FPN dan rukun negara matlamatnya adalah untuk mendapatkan masyarakat yang sejahtera, untuk mendalami falsafah sejahtera. Sejahtera dalam kalangan masyarakat Malaysia. Okey, Eliana di hadapan 6681. Okey, last sekali. Falsafah sejahtera berfungsi sebagai adakah untuk pusat bantuan keluarga, adakah membantu siswa-siswi mendapat pendidikan yang lebih baik, adakah membantu muhibah tanpa mengira kaum, ataupun pentafsiran rukun negara. Yang mana satu? Okey, hanya 9 orang saja yang betul dalam soalan ini. Falsafah sejahtera berfungsi sebagai pentafsiran rukun negara. Daripada rukun negara itulah saya dapat falsafah sejahtera. Okey, kalau yang ramai jawab salah adalah platform membantu muhibah tanpa mengira kaum. Itu dapatan daripada falsafah sejahtera. Tak apa. Okey, janji kamu boleh. Nampaklah apa yang jawapan yang paling tepat bagi satu soalan. Okey, yang tempat ketiga adalah Najwa. Tempat kedua Pika. Dan tempat pertama Eliana. Eliana berjaya mempertahankan kedudukannya. Dan kita ada run up Saidatul dengan Nisha tadi. Okey, tahniah kepada 3 orang yang di hadapan ni. Okey. Cuba type lah, cuba type nama penuh yang 3 orang tadi. Najwa, apa tadi? Najwa, Eliana dengan Pika. Nama penuh. Okay. Sebagai rekod supaya saya tak lupa lah siapa yang leading dalam bab 1. Okey, apa? InsyaAllah semua orang dapat markah yang sama. Okey. Ya, baru yang kau yang pertama, jadi ada yang lain tak elok lah apalah. Tak apa, kita bagi chance lah untuk yang pertama ni, kita linear dulu. Semua orang dapat markah yang sama. Dan bagi yang 3 top tu saya akan bagi lebih sikit lah. Okay. Tapi secara analitiknya 54% menjawab dengan baik. Dan soalan yang susah ada 3, iaitu fungsi falsafah pendidikan secara umum. Hanya
Yang kecuali tu hanya 7 orang saja yang jawab, yang dapat detect. Iaitu falsafah pendidikan bukan menilai perubahan dalam pendidikan. Dan falsafah sejahtera berfungsi sebagai, ini juga ramai yang tak betul, iaitu berfungsi sebagai pentafsiran rukun negara. Yang muhibah tu dapatan bagi falsafah sejahtera. Kemudian sumber falsafah pendidikan, antara sumbernya adalah pengenalan nilai dan tradisi masyarakat. Kalau yang atas ni, radikal ni jelas-jelaslah salah. Okey, baik. Itu report untuk bab yang pertama. Okey. Okey, baik. Okey. Tahniah kepada Afika Syamrina, Farah Najwa dan Nur Elena Nazrin binti Razali. Okey, nak main yang kedua ke? Bab kedua. Okey, baik. Kita teruskan kepada yang bab yang kedua lah. Jadi minggu depan baru kita masuk kepada topik yang keempat. Jadi kita ulang kaji dulu lah bab 1, bab 2. Kalau nak lagi kita main bab 3 terus. Jadi kita ulang kaji 3 bab daripada yang terdahulu. Okey, sebelum kita main yang kedua, suka saya ingatkan untuk sambil ulang kaji, assignment tu kena siapkan dan hantar kepada e-learning. Sebab apa saja assignment tu saya akan bagi markah setiap ni lah, setiap 4 week saya akan bagi markah lah. Cukup 4 topik saya akan bagi markah sebab topik ni hanya 8. Jadi 4 topik habis untuk subjek falsafah dan isu semasa. Cukuplah kita 8 topik. Tu kalau boleh kamu siapkan assignment tu, saya akan bagi markah awal, dan siapa yang siap awal boleh present siap selepas kita habis semua topik yang kita cover. Okey, ini yang topik yang ke 2. Topik yang kedua. Ini bab yang topik yang kedua, 428 9667. Kita tengok siapa pula yang menang pada top 3 pada topik yang kedua ni. 428 9667. Sambil kita ulang kaji kan. Jadi lebih mudah lah. Topik pertama dan kedua ni akan masuk dalam ujian test pertengahan semester. Jadi bila kita ulang kaji awal, jadi kita boleh ingat lah. Boleh refer balik apa yang kita dah belajar dalam bab 1 dan bab 2. Okey, cukup. Saya bagi masa sampai pukul 4.55. 3 minit lagi. Cukup 4.55 saya akan start. Dua minit lagi. 37. Ini pun ada markah free untuk siapa yang top 3. Okey. Siapa yang masuk pun saya bagi juga, tapi yang lebih untuk siapa yang dapat top 3 lah. Okey, 9 minit lagi.
38. Okey, berapa second lagi? Okey, dah cukup. Jadi kita start dengan 38 orang. Okey, falsafah dan isu semasa bab yang kedua. Pengertian falsafah. Okey, 60 second. Pengertian falsafah. Ini senang sekali. Ya. Bagi jawapan yang detail lah. Okey. Pengertian falsafah adalah suatu cara berfikir yang menyeluruh bagi mengupas sesuatu dengan mendalam. Itu pengertian bagi falsafah. Satu cara fikir. Okey, yang hadapan adalah Aisyah. Okey, yang kedua, ilmu falsafah terbagi kepada dua, iaitu ilmu falsafah terbahagi kepada dua, iaitu ya, ada 10 second lagi. Okey, majoriti betul, iaitu theoretical dan ada practical. Okey, Pang mendahului kembali. Okey, baik. Kuis ketiga, falsafah psikologi. Falsafah psikologi menghuraikan tentang falsafah psikologi menguraikan tentang falsafah psikologi nanti kamu akan belajar dalam bab yang keempat. Okey, jawapannya adalah tentang hakikat, sifat dan potensi insan. Nah, itu yang belajar dalam bab 4 nanti kita akan urai tentang psikologi dan konsep insan. Okey, Zahirah Dahlan pula yang mendahului. Okey, soalan yang keempat. Falsafah dalam tamadun manusia wujud kerana adakah untuk mencari kebenaran? Adakah kerana keruntuhan moral? Adakah kerana tiada kebenaran mutlak yang wujud? Dan adakah kerana
relativisme relativism menjadi masalah. Falsafah dalam tamadun manusia wujud kerana okey. Jadi majoriti betul iaitu untuk mencari kebenaran. Jadi tengok siapa yang Dasri. Okey, Dasri pula mendahului. Tak ada yang king lagi lah. Tak ada yang di hadapan lagi. Okay, seterusnya adalah tentang epistemologi. Apakah maksud epistemologi? Epistemologi. Epistemologi, adakah dia teori realiti? Adakah dia teori ilmu? Adakah dia teori nilai? Dan adakah dia teori penakkulan? Yang mana satu? Maksud epistemologi. Ini paling senang lah. Okay. Baik, majoriti betul iaitu tentang teori ilmu. Bila dikatakan epistemologi, ia berkaitan dengan ilmu. Okey, kemudian Zahid pula yang pertama. Okey. Tak ada yang king lagi, tak ada yang stay dua soalan betul-betul. Okey. Kemudian falsafah teknologi ialah falsafah teknologi. Adakah bermaksud manusia tertakluk pada teknologi? Adakah bermaksud manusia terkesan dengan teknologi? Adakah bermaksud teknologi menyusahkan manusia atau teknologi membantu manusia? Falsafah teknologi. Okey, falsafah teknologi membantu manusia. Itu falsafah berteknologi. Bukan manusia yang jadi hamba kepada teknologi, bukan manusia terkesan teknologi, teknologi menyusahkan manusia, tapi teknologi adalah membantu manusia. Okey, Nisha naik pula di atas. Okey, yang seterusnya falsafah ekologi. Tadi teknologi ni ekologi. Falsafah ekologi ialah manusia mencipta sistem aturan alam. Manusia dan alam saling terkait. Alam perlu diurus ataupun manusia menghancurkan alam. Yang mana satu? Apakah ini masukkan dengan ekologi? Ekologi, ekosistem. Kita tahu dia berkaitan dengan alam. Falsafah ekologi. Baik. 29 orang menjawab betul, iaitu manusia dan alam saling
terkait. Bukan yang 7 lah, bukan manusia mencipta sistem aturan alam. Okey, alam dia dengan aturan yang tersendirilah. Okey. Falsafah ekologi hanya untuk menghubungkan manusia dengan alam. Okey, kita ada yang baru iaitu Nietzsche. Falsafah praktikal terbahagi kepada 4 kecuali. Okey, ada 2 soalan lagi. Ada 3 soalan lagi, last 8, 9, 10. Okey, ini falsafah praktikal. Falsafah praktikal terbahagi kepada 4 kecuali. Falsafah praktikal. Falsafah praktikal terbahagi kepada 4 kecuali. Senang aja ni. Okey. Yang mana yang praktikal? Okey, baik, semua betul. Yang majoriti betul iaitu baru, kecuali baru. Yang lain semua adalah falsafah praktikal. Okey, Nietzsche. Nietzsche. Kemudian 9, falsafah baru. Ini baru masuk falsafah baru. Okey. Apa komponen dalam falsafah baru? Apa pembahagian dah? Pembahagian dalam falsafah baru. Adakah metafizik, psikologi dan epistemologi, ataupun teknologi organisasi ekologi, ataupun teoretikal amalia organisasi, ataupun politik bahasa fikiran logik. Okey. Mudah saja ini. Falsafah baru. Komponen falsafah baru. Pembahagian falsafah baru. Okey, habis. Jawapannya adalah teknologi, organisasi dan ekologi. Itu jawapan bagi falsafah baru. Okey. Okey, soalan last. Kita tengok sama Nietzsche stick ataupun tidak. Okey, soalan yang terakhir. Falsafah yang membahaskan tentang pentadbiran manusia terhadap dirinya adalah falsafah yang bahas pentadbiran manusia ataupun aspek ataupun elemen pentadbiran manusia. Mana di sini manusia mentadbir diri sendiri. Manusia yang mengawal diri sendiri. Apakah nama falsafah tersebut? Adakah falsafah praktikal, falsafah politik, falsafah akhlak ataupun falsafah ekonomi? Falsafah mana yang berkaitan dengan manusia dan dirinya? Okey, baik. Laju semua siap . Okey, majoriti betul, iaitu falsafah akhlak. Itulah yang berkaitan dengan manusia mengawal ataupun mentadbir diri sendiri. Jadi tengok yang pertama, yang ketiga adalah law. Okey. Yang kedua Ingtao. Yang ketiga Nietzsche bukan? Nietzsche boleh stay. Okey, baik, kita ada dua runner up iaitu Emily dan Alicia. Okey, tahniah kepada Nietzsche, Intao dan Lau. Okey, boleh bagi nama Nietzsche, Lau, apa lagi? Apa nama tadi? Intao.
Saya bagi nama penuh situ. Baik. Jadi dalam kita bermain, kita boleh ni lah. Kita boleh kaji tentang bab yang kedua. Itu berkaitan dengan falsafah dan pembahagian-pembahagian dalam ilmu falsafah. Falsafah amali dan falsafah teori. Okey, dalam ni nampaknya topik yang kedua ni sangat senang. Okey. 69% adalah bermain dengan baik dan setiap soalan dijawab dengan baik, dengan betul oleh kebanyakan player, kebanyakan student. Okey. Ini dia punya podium. Okey, baik. Okey, jadi podium ni mana 9/10. Mana satu je. Satu je salah. Satu je salah daripada 10. Okey. Jadi senanglah untuk yang kedua ni. Baik. Okey, Nisha Hazbani dan Lauzi Rauf dan kemudian Lau Ing Tau. Okey. Bukan adik-adik Adik-beradik ke dua orang tu? Kan? Ni Lau yang dua ni. Nama keluarga sama kan? Okey, tapi bukan adik-beradik bukan sibling. Okey, bukan. Baik. Tapi nama sama lah. Nama keluarga sama. Okey, baik. Jadi untuk yang topik yang pertama dan kedua telah siap kita ulang kaji. Okey, topik yang ketiga nanti rasa ataupun saya rasa minggu lepas lah kita ulang kaji. Setakat hari ini cukuplah sampai pukul 5 saja. Jadi next week kita akan masuk pada Kahoot dulu, topik yang ketiga, dan kemudian kita masuk pada bab 4. Okey. Dan sebelum mid-sem maknanya kita dah selesai 4 bab. Nanti lepas mid-sem kita akan masuk lagi 4 lagi untuk habiskan semua sekali 8 bab. Okey. Jangan stres-stres. Okey, apa yang tajuk tu yang saya dah proceed boleh buat terus. Proposal ikut dalam arahan tu macam mana nak buat proposal, ikutlah arahan macam mana nak buat projek dan juga macam mana nak buat ulasan susun masa. Okey. Nanti last sekali nanti baru saya bagi untuk tugasan yang terakhir iaitu berkaitan dengan individu. Tugasan individu yang 10 markah lagi. Jadi cukup untuk 70 markah kerja khusus. Baik, terima kasih atas kerjasama semua. Kita jumpa next week. Okey. Bagi yang Muslim kita tutup kelas dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okey, kalau ada apa soalan lagi? Okey, kalau tak ada soalan boleh bersuara lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih, Doktor. Thank you, Doktor. Okey. Thank you, Doktor. Okey. Thank you, Doktor.